Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial 2 adalah saya akan tunjukkan cara penggunaan ASC timetable. Cara kita key in data-data yang kita telah ada di dalam draft-draft sebelum ini, iaitu kita ada draft masa, kita ada draft subjek, dan kita ada draft guru yang mengajar, ya. Okey, kita akan key in ke dalam ASC timetable, ya. Okey, mula-mula kita nampakkan ikon ASC timetable kita. Kita masuk, kita klik ASC timetable. Okey, kita nampak new, kita klik new. Okay, dia keluar macam ni, name of the school, kita masukkanlah nama sekolah kita, ya. Contoh kita letakkan apa-apalah nama sekolah lah, nama pendek pun tak apa. Okey, contoh ataupun kita letakkan PPKI lah. Okey, academic year ni letakkan untuk contoh 2021 lah. 2021 boleh, 2022 pun boleh, ikutlah tahun yang kita nak buat tu kan. Academic year lah tahun kita nak buat jadual tu. Okay, kita tengok period per day, masa untuk satu hari. Tadi kalau kita tengok pada draft masa, kalau daripada draft masa ni kita tengok sampai masa 13 kan. Okay, kita boleh plan dah dengan kita dah boleh plan sendiri dah, kita nak buat jadual tu budak nak balik sampai pukul berapa hari-hari kan. Okey, lagi satu, berdasarkan pada draft subjek, kita tengok draft subjek kita hanya menggunakan 34 masa saja, ya. Ini draft trial, ya. Kita menggunakan 34 masa saja seminggu. Jadi hari Isnin paling lewat pun balik waktu 7 je. Selasa waktu 7, Rabu waktu 7, Khamis waktu 7, Isnin waktu 6. Jadi paling lewat murid-murid balik untuk sekolah ni, untuk draft trial ni adalah pada waktu 7. Jadi cikgu boleh fikirkanlah, ya, untuk ASC timetable cikgu ni paling lewat period per day dia 7 saja. Kalau cikgu nak tambah 8 pun boleh lah. Tapi paling lewat memang 7 saja, tak ada lebih. Kalau cikgu nak tambah 8 pun boleh, tapi saya letak 7, ya. Period per day ni saya letak 7 saja. Okey, number of days, number hari kena ada 5 lah. Ini kalau kita nak rename day pun boleh. Kita nak letak Monday tu sebagai Isnin pun boleh lah. Tapi biasanya saya tak ubah pun, ya. Okey, ini saya klik OK saja. Okey, bell times ni kita kena ubah. Bell times rename period ni kita kena ubah. Berdasarkan mana? Berdasarkan draft masa yang ni. Sebab tu saya kata bila draft masa ni seeloknya kita print lah. Ataupun biasanya draft masa ni saya tulis tangan saja pada buku. Jadi memang ada dah pada buku nota saya sebelum saya buat jadual waktu tu, sebelum saya key in dalam ASC tu memang dah ada dah draft masa. Bagi yang menaip ni, jadi kita print dulu, bagi ada di sebelah kita, senang kita nak key in. Masa 1 tu waktu pukul berapa, 2 pukul berapa, 3 pukul berapa, ya. Bila ada di sebelah, senang kita nak key in pada bell kita ni. Okay, kita tengok pada bell times rename periods ni, kita klik. Okay, kita tengok masa 1, kalau tengok 8 sampai 8.45 memang salah lah kan. Okey, kita edit, klik edit. Bell of the period short ni semua biarkan 1. Sini kita ubah start the end ni. Kita mulakan 7.40 sampai 8, betul dah, 8.10. Okey, okey, bell 1 dah betul. Bell 2 pula kita edit lagi. Biasanya kita buat ni bukan setiap kali buat jadual, ya. Yang bila kita nak guna file ni, biasanya kita akan edit sajalah. Ini pertama kali menggunakan ASC. Kita akan ubah bell ni semualah, ataupun kita nak tambah bell dan sebagainya. Kalau masanya masih sama dengan tahun lepas, kita gunakan file tu saja, senang sangat. Tak payah nak ubah bell setiap tahun lah kiranya. 8.10 sampai 8.40. Ini untuk bell yang kedua. Okey, bell ketiga kita 8.40 sampai 9.40 lah, ya.
Betul lah, 8.40 sampai 9.10. 8.40 sampai 9.10. Okey, kita ubah lagi sampai bel ke-4, 5 dan 7 lah semua ya. Okey, bel kelima ni adalah pada waktu rehat 9.40 sampai pukul 10 saja. Okey, bel ke-6 10 sampai 10.30. Bel ke-7 10.30 sampai 11. Okey, sekolah ni balik awal. Pukul 11 dah balik. Contohlah, tapi kalau ada banyak subjek, biasanya sampai pukul 1.30 lah kan. Ini adalah trial saja ya. Kita cek balik. 7.40, 8.10, 8.10, 8.40, 8.40 sampai 9.10, 9.10, 9.40, 9.40 sampai 10. Ini waktu rehat. Okey. 9.10 sampai 9.10 sampai 9.40, 9.40 sampai 10 ni waktu rehat 20 minit saja. 10 sampai 10.30, 10.30 sampai 11. Okey, ini trial saja ya. Okey, sekolah ni balik awal iaitu pada pukul 11. Okey, klik okey. Okey, next. Ini tak ada apa. Next juga. Okey. Tak apa, terus next saja ni. Next. Finish. Okey, selesai. Kita klik di sini ya. Save ni, save as. Kita save siap-siap supaya tak hilang ya. Okey, tengok location kita nak letak pada mana? Desktop. Senang kita nak cari kan. Letak pada desktop lah, senang. Cikgu nak buat perubahan apa-apa kan, letak pada desktop. Cikgu letakkan ROS ni biar. Dia memang nama dia, jenis type dia adalah ROS. Cikgu buat bahagian depan ni saja. Contoh jadual waktu. Saya rename lah apa-apa yang sesuai. Cikgu pun boleh rename apa-apa yang sesuai. Jadual waktu trial. Okey, PPKI. Panjang sikit. Jadual waktu trial PPKI. Cikgu klik save. Pastikan tahu location dia. Saya simpan di desktop. Save. Okey, sekejap lagi bila buat perubahan apa-apa, kita klik save sajalah ya. Okey, sekarang bila keluar paparan macam ni, cikgu tengok ya, apa yang cikgu kena buat. Ada new, open, save, print preview, subjects, classes, classroom, teachers, students, seminars, relation, test, generate new, verification, school, apa semua ni ada atas. Kalau dalam ASC ni, perkara utama yang perlu cikgu isi, pertamanya ialah saya akan isi subjects dulu ya. Saya isi subject. Bolehlah. Ini yang utamanya, subjects, classes and teachers. 3 perkara ni saja cikgu kena beri perhatian untuk diisi. Subjects, classes and teachers. Okey, saya isi subjects dulu. Okey, sekolah trial yang saya buat, saya tunjukkan ini, dia orang belajar BM, BI dan matematik saja sebab trial ya. Okey, contoh saya masukkan nama subjek, klik subjects tadi dah klik kan. Okey, saya patah balik ya. Klik subject. Klik new. Okey, kita masukkan nama subjek. Kita nak daftar subjek yang kita nak masukkan dalam ASC ni. Contoh bahasa Melayu. Okey, kita guna short dia BM ya, bahasa Melayu. Betul dah. Nak color ni tak payah ubah apalah. Klik OK. Okey, tambah lagi new. Dia belajar bahasa Inggeris, sekolah trial ni. Okey, short dia BI. Klik OK. Lagi dia belajar apa lagi? Dia belajar matematik. Short ni cikgu boleh ubah lah. M, matematik kalau tak nak buat M pun boleh MT. Asal orang letak M3. Macam-macam saya lebih suka letak MT lah. Ikut sukalah short cikgu. Sebab short ni
Short ni akan lekat pada jadual waktu kelas. Short ni, perkataan short ni akan lekat pada jadual waktu kelas ya. Jadi buat pilihan short yang sesuai lah. Okey, klik OK. Okey, kalau cikgu tengok pada draft subject tadi, BM, BI, MT, rehat itu dikira sebagai subjek ya cikgu. Rehat dikira sebagai subjek. Kalau ada perhimpunan, PH ni perhimpunan pun dikira sebagai subjek. Jadi kita kena daftarkan juga di dalam ASC kita ya. Okey, jadi kita daftarkan new subjek perhimpunan. Tak apa, kita type yang ni penuh sebab ini dia memang tak lekat di dalam jadual waktu kelas tu. Yang lekat ni pada bahagian short ni. Okey, short ni mungkin cikgu letakkan PH ataupun PER pun boleh. Okey, klik OK. Okey, tambah lagi new. Rehat pula, subjek REHAT, rehat. Cikgu letakkan R1 mungkin, rehat 1 kan. Klik OK. Okey, dah ada BM, BI, matematik, perhimpunan, rehat. Tengok pada draft subjek tadi. Ada apa? BM, BI, MT, rehat. Oh, PH satu lagi, lupa pula. Kita tambah satu lagi perhimpunan. Perhimpunan dah ada dah tadi kan. Okey, dah ada semua dah lah nampaknya. Okey, semua dah ada nampaknya. Okey, cikgu klik close, klik biasanya saya akan klik save as sekali lagi. Cikgu nampak file name ni, klik save saja. Okey, yes, itu saja. Okey, dia dah lekat dah. Tadi ada subjects. Okey, sekarang kita daftarkan classes pula. Okey, untuk kelas ni, okey, untuk jadual waktu trial ni, saya hanya buat untuk tahun 1 saja. Yang terlibatnya adalah 1A, 1B dan 1C. Kalau kita tengok draft guru mengajar kan, tengok Cikgu Osman mengajar 1A, 1B, 1C BM. Cikgu Murshidah pula ajar 1A, 1B, 1C BI. Cikgu Fazlina ajar 1A, 1B, 1C. Jadi kelas yang terlibat untuk jadual waktu trial saya ini adalah hanya 3 kelas saja. Kita akan daftarkan 3 kelas ni. Kalau di sekolah cikgu ada 19 kelas, daftarkan ke semua 19 kelas tersebut. Okey. Kita dah klik classes tadi kan. Ni classes dah klik, dapat ni kan. Ulang balik, klik classes, keluar macam ni. Klik new, masukkan kelas 1A. Short dia pun 1A. Ini akan terpapar pada jadual waktu kelas, jadual waktu murid nanti ya. Klik OK. Klik new lagi 1B. Okey, short dia pun 1B. Klik OK. Klik new lagi 1C. Okey. Klik OK. Okey okey. Okey, ini nama kelas-kelas dulu ya. Okey, kemudian kita klik save sini, cuba klik save. Okey, klik save. Yes. Okey, close. Kemudian cikgu classes dah ada, sekarang teachers pula. Cikgu klik teachers. Okey, daripada draft guru mengajar ni, kita masukkan nama guru-guru ni. Kalau ada 40 orang guru, masuklah nama 40 orang guru. Macam sekolah trial saya ni ada 3 orang guru saja mengajar. Jadi saya akan masukkan 3 orang guru ni saja. Klik semula ya, klik teachers. Kemudian klik new. Masukkan nama guru. Biasanya nama di atas ni saya akan letak nama penuh lah ya. Contoh ya, nama Osman bin Said. Okey, saya gunakan short dia sebagai Osman. Ini akan terpapar pada jadual lah. Terpapar pada jadual murid. Ada setengah dia suka letak short dia OS. Dia OS. Jadi pada jadual murid akan naik guru yang mengajar BM tu OS saja. Saya letak nama penuh lah Osman. Nama ayah je saya tak letak. Klik OK. Kemudian klik close. Klik new lagi. Nama guru kedua lah, Murshidah. Tadi nama guru Murshidah binti Jamil, contoh. Okay, saya akan masukkan nama short dia Murshidah saja. Ctrl C, Ctrl V. Okey, macam biasa saja, macam guna Word saja. Klik OK. Close. Okey, new lagi. Masuk nama yang ketiga, Fazlina, contoh. Fazlina binti apa-apalah nak, ABD
Okey, kita ambil nama pendek dia saja. Ctrl C, Ctrl V. Okey, klik OK. Close. Okey, sekarang kita save dulu. Save. Klik yes. Okey, close. Kalau takut tak lekat lagi, macam ni. Kadang-kadang ada juga biasa tak lekat kan. Saya akan klik di sini sekali lagi. Klik save, save as. Keluar macam ni. Save. Yes. Okey. Okey, bila dah jadi macam ni, dia bina kerangka dah. Kalau cikgu tengok di sini betul-betul dia ada hari Monday. Paling banyak petak dia sampai waktu ke-7. Betul lah seperti yang kita draft tadi, draft masa. Monday dia kita nak draft masa kan. Draft masa kita, minta maaf, draft subjek masa kita. Kita nak petak 1 hingga 7. Selasa petak 1 hingga 7, Rabu petak 1 hingga 7, Khamis 1 hingga 7 dan Jumaat petak 1 hingga 6. Jom kita tengok betul tak? Okey, betul. Isnin sampai 7, Selasa 7, Rabu 7, Khamis 7, Jumaat. Jumaat pun dia bagi 7, tak apa, tak ada masalah. Sekali kita boleh bagi jadi 6. Okey, kelas yang terlibat 1A, 1B, 1C. Ini adalah kerangka yang telah dibina oleh ASC berdasarkan apa yang kita telah key in draft awal tadi. Okey, boleh Okey, tadi kita dah plan dah kan. Hari Jumaat nak balik waktu ke-6. Nak buat macam mana? Cara nak buatnya ialah macam ni. Kita pergi ke classes yang kita daftar tadi. Nampak classes 1A? Okey, klik classes 1A ni. Cikgu nampak tak? Classes tu kita birukan dulu. Bagi dia birukan. Kita klik time off. Cikgu tengok. Kalau tanda right ni maksudnya dia akan letak semua subjek yang kita key in pada semua tempat ni. Kita dah cakap tadi hari Jumaat sampai waktu 6 je kita nak belajar kan. Nak bagi murid belajar. Waktu 7 ni nak dia orang balik dah kan. Jadi kita klik pada sini bagi jadi X. Nampak tak? Untuk kelas 1A waktunya, maksudnya waktu 7 ni tak ada yang belajar dah. Not available. Waktu 6 nak last kali lesson dia balik terus. Klik OK. Begitu juga untuk kelas 1B. Kita klik time off. Biru dulu. Kita klik time off. Cikgu klik right click sampai dapat ikon pangkah ni. Cikgu klik OK. Begitu juga untuk kelas 1C. Kita klik bagi jadi biru. Klik time off. Right click bagi jadi pangkah. Cikgu klik OK. OK, seterusnya. Nampaklah. Waktu hari Jumaat tu kalau kita check balik, dia dah balik dah sampai waktu 6 aja kan. Klik OK. Kemudian klik save. Okay, klik save. Yes. Okay, close. Okay, itu kita dah berjaya dah. Hari Jumaat tu, maksudnya sekarang kan cikgu tengok waktu 7 dia semua dia X dah. Dia nak bagi balik dah. Dia belas sekali belajar waktu 6 saja ni. Hari kita tengok. Nak zoom tak boleh pula. Sekejap nak zoom. Boleh tak zoom? Tu dia. Waktu 7 dah balik dah tu. Waktu 6 saja last belajar Okey, dah berjaya dah setakat ni sampai tu Okey, kita dah berjaya masukkan draft masa. Kita tadi berjaya masukkan draft masa mengikut bells yang ada dalam SC. Kita dah berjaya masuk draft subjek. Nama subjek dah masuk. Okey, draft petak setiap hari kita nak belajar sampai petak keberapa pun kita dah berjaya masukkan. Okey, sampai situ dah kita punya tutorial Okey. Setakat tu saja untuk tutorial kedua